dengan berkaitan dengan bab 1 secara imbas lalulah sebab cikgu tahu semua pelajar telah belajar bab ni, bab 1. Okey, bab 1 dah belajar. Cuma lawa warna kan. Kau ada? Tak ada kan? Okey, warna dia lain macam sikit. Okey, so kalau kita lihat di sini bab 1 berkaitan dengan kedaulatan negara, iaitu konsep kedaulatan, ciri-ciri negara yang berdaulat, kemudian kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat dan langkah mempertahankan kedaulatan. So kita nak lihat isi kandungan dia secara imbas lalu, iaitu selepas itu barulah kita lihat secara short notes dia ataupun secara nota pendek, ya. Okey, so bab 1 kita lihat tentang berkaitan dengan first of all tentang kedaulatan. So secara umumnya ramai pelajar tahu tentang kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi. Perkataan daulat ini kamu pernah jumpa mungkin dalam filem-filem sahaja. Apabila kamu lihat ramai orang dalam filem tu bila dia jumpa sultan, dia akan kata apa? Daulat tuanku. Betul. Daulat tuanku. So sebenarnya apa yang diceritakan tentang daulat tuanku ni? Iaitu daulat tu ialah kekuasaan tertinggi oleh tuanku. Okey, kuasa yang tertinggi oleh tuanku. Maknanya sebagai rakyat kita mengakui raja itu ada kuasa tertinggi ke atas kita rakyat. Itu maksud kedaulatan. Kekuasaan tertinggi. Yes, highest rank. Dan kedaulatan ini dia memerlukan apa? Dia memerlukan bentuk-bentuk dia. Kalau tak ada bentuk, dia tak ada kedaulatan. Contohnya macam seseorang sultan. Kenapa dia berdaulat? Kenapa dia berdaulat? Kerana dia berpakaian seperti sultan. Mungkin dia ada pending seperti sultan. Dia ada destar seperti sultan. Kemudian dia ada pegang alat regalia seperti keris. Dan juga dia ada tu semua seperti ada badge sekali. Dia seperti sultan. So itu melayakkan dia untuk jadi sultan. Itu ciri-ciri dia. Ada keris juga okey. So bab ini dibuka dengan takrif kedaulatan. Takrif tu ialah maksud kedaulatan yang diambil daripada bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. So ada 4 bahasa tentang kedaulatan. Kemudian kalau kita lihat diambil juga pandangan tokoh tentang kedaulatan daripada Aristotle, daripada Ibn Khaldun, daripada Jean Bodin dan Tunku Abdul Rahman serta Tun Muhammad Saleh Abbas. Cikgu tak akan pergi ke detail ini tak pergi ke detail. Nanti detail cikgu akan tengok pada short notes nanti. Kita tak pergi detail kat sini. Alright. Kemudian jenis kedaulatan, kita tahu kedaulatan jenis dia ada 4. Iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kemudian disusuli pula dengan kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan antarabangsa. Dan di setiap kedaulatan itu ada dia punya huraian dia lah. Huraian dia. Dan kalau kita lihat di sini, apakah ciri-ciri negara yang berdaulat? Maknanya adakah sifat-sifat negara yang berdaulat? Sesebuah negara yang berdaulat, yang ada kekuasaan yang tertinggi itu, dia mesti ada, pertama mesti ada pemerintahan. Ini ciri dia yang pertama. Yang kedua mesti ada sempadan. Yang ketiga mesti ada, iaitu mesti ada perundangan. Dan yang keempat mesti ada rakyat. Okey. Dan daripada situ barulah kita lihat kenapa pentingnya wujudkan negara yang berdaulat. Penting tak apa? Sebab kalau ada negara yang berdaulat, mudahlah untuk mentadbir negara. Kalau negara itu dihormati, ada kuasa tertinggi, dia boleh run negara itu sendiri, maka pentadbiran akan lebih berkesan. Yes. Kemudian kemakmuran ekonomi, di mana ekonomi akan bertambah makmur. Satu soalan yang selalu cikgu tanya. Dan cikgu tak pernah pun jemu untuk bertanya. Apa maksud kemakmuran ya? Boleh tulis dalam group chat. Apa maksud kemakmuran? Boleh tak? Kamu semua yang tahu, okey tulis. Okey, Shimmy kata aman, Diva kata bebas, Ashley McLeod kata rich, Shisa kata keharmonian.
Nak cuba yang lain-lain? Nak cuba boleh juga tuliskan dekat group chat. Apa itu kemakmuran? Billionaire pula. Billionaire. Kekayaan. Arif. Okey. Baik. Freedom. Freedom. Okey. Baik. Okey. Baik. Di sini kerana apa? Kemakmuran macam kebebasan. Okey. Baik. Di sini cikgu nak jelaskan satu. Oleh kerana kita ni selalu salah faham makna perkataan, sebab tu kita tak dapat bayangkan apa bendanya. Okey, sebab itu kita kena tahu maksud perkataan itu yang sebenar supaya lah ini ke. So baru kita boleh relatekan, kita boleh kaitkan dengan huraian dan fakta. Contohnya kita tengok kemakmuran. Ramai yang salah. Kalau kata aman, kalau kata bebas, kalau kata freedom, salah. Sebab kita selalu dengar perkataan apa? Aman dan makmur. Maknanya apa? Oh, makmur ni berkaitan dengan aman. No, bukan. Sebenarnya makmur ni, dengar betul-betul. Makmur ni maksudnya mewah atau kaya. Ya, makmur ni mewah atau kaya. So, kalau kemakmuran, maknanya kemewahan, kekayaan. Jadi, kalau dalam ayat ini, kemakmuran ekonomi, maknanya kekayaan ekonomi. Memang betul tak? Cuma ayat dia tu, perkataan tu menggunakan makmur. Kita macam tak pernah dengar lah. Makmur tu apa? Makmur aman kot. Aman bahagia kot. Tak. Makmur tu maksudnya kaya. So, jelas. Kalau kemakmuran, maknanya kekayaan. Kemewahan. Okay. So, kalau kita berbalik kepada nota, so kalau katakan pentingnya nak wujudkan negara berdaulat sebab apa? Dengan kita wujudkan negara berdaulat, maka ekonomi kita akan bertambah mewah. Kita akan mengalami kemewahan dari sudut ekonomi, kekayaan dari sudut ekonomi. Nampak? Kekayaan ekonomi. Yes. Barulah kita kata, oh iyalah. So sebab kita fikir kan, ekonomi kan something like mencari profit apa semua kan. So kenapa kemakmuran? Sekarang kita baru jelas. Kemakmuran maknanya kekayaan. Patutlah kena relatekan dengan ekonomi. Okay. Baik. So, kalau kita lihat di sini, kepentingan wujudkan negara berdaulat adalah keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, okay, kemudian kesejahteraan sosial, maknanya rakyat mengalami kehidupan yang sejahtera, sesama masyarakat tanpa sebarang permusuhan. Dan kemudian kita belajar yang seterusnya iaitu kecemerlangan hubungan luar negara. Dengan adanya negara berdaulat, maka kita boleh buat hubungan luar negara dengan lebih cemerlang. Dengan lebih cemerlang. So, itu memberikan kelebihan kepada negara kita. So, apakah langkah-langkah mempertahankan kedaulatan? Langkah-langkah untuk mempertahankan ketertinggian kuasa bagi sesebuah negara. Apa yang kita kena buat? Kebiasaannya kita ambil daripada dua sudut, iaitu sudut pemerintah dan juga rakyat. So, pertama sekali langkah mempertahankan kedaulatan adalah wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Maksudnya apa? Kalau politik ni stabil, tidak ada pergaduhan, tidak ada berebut-rebut kuasa, bagus. Kemudian ekonomi kita pula makmur, maknanya apa? Ekonomi kita makin kaya, mengkayakan rakyat kita semua. So, bagus. Nampak tak? Jadi itu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Jadi kerajaan kena buat pentadbiran yang cekap lah. Elakkan amalan rasuah dan rakyat pula kena beri kesetiaan kepada raja dan negara. Yang kedua, langkah mempertahankan kedaulatan, mengekalkan perpaduan kaum. Seperti mana dalam kelas kita ni. Dalam kelas kita ni ada siapa? Kita ada Melayu, kita ada India, kita ada Chinese, kita ada daripada Sarawakian pun ada, Sabahan pun ada. Jadi di sini merujuk Nigerian pun ada. Ya, mohon maklum ya. Shimei Eliasa adalah Nigerian. Nigerian ya. Jadi yes, ya betul. Dia bunyi rambut tu yang jenis gulung banyak tu. Kalau tarik panjang tu. Lepas tu dia jatuh. So dia macam tu. Okey, baik. So sorry, itu tambahan. Okey, baik. Okey. Shimei gurau je. Okey, baik.
Kemudian yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Okey. Okey, so kita mengekalkan perpaduan kaum lah. Walaupun kita macam ni, okey, kita bergurau-gurau, tapi kita masih lagi bersatu padu. Okey. Jadi kita tak ada masalah berkaitan dengan isu-isu perkauman. So kita gunakan bahasa kebangsaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, okey, langkah mempertahankan kedaulatan iaitu memupuk patriotism, iaitu memupuk perasaan cinta yang mendalam terhadap negara kita. Okey, mau tak mau kita kena akui walaupun kita banyak komplain pasal negara kita. Malaysia panaslah. Kalau kamu balik sekolah kan. Bila balik sekolah kan, oh kamu sampai rumah mengeluh. Malaysia panaslah. Memanglah. Habis kau nak Malaysia salji. Okey. Sekarang hujan je. Ya kan. Mengeluh panas. Dah memang Malaysia macam tu. Nak buat macam mana? Kau tak tengok dekat orang, dekat Amerika, dekat England sana. Dia orang lagi lah kan. Bila balik sekolah, sejuk. Sejuk sangat. Sebab salji. Nampak tak? Dia orang sana kan. Sejuk pun mengeluh. Kita kat sini panas pun mengeluh. Macam mana? Kan. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita kena kena memupuk cinta kepada negara kita yang sedia ada ni. Ini je lah negara kita kan. Memupuk patriotism dengan kalau katakan pihak pemerintah kena anjurkan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan, wajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras. Itu memang. Okey. Dan untuk rakyat pula, rakyat perlu menghormati lambang negara, menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Yes. Ni ada lirik lagu Keranamu Malaysia kan. Ini jangan tak percaya lagu ni pernah keluar dalam exam SPM. Lagu ni pernah keluar dalam exam SPM. Okey. Kemudian yang keempat, serius. Tak perlu. Tak perlu hafal. Kamu kena tahu aje. Kamu tahu masa tahun 2017 pernah keluar lagu apa? Hijrah. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Lagu tu keluar dalam soalan esei. Soalan esei sejarah. Kan? Mengamuk semua orang kan. Okey. Betul lagu hijrah lah. Lagu hijrah tu keluar. Okey. Dalam kertas 2 SPM sejarah. Okey. Kemudian soalan dia apa? Soalan dia tanya apa tentang dia tanya tentang apakah kaitannya? Kenapa guna lagu? Okey. Dia nak lagu tu sebagai bahan rangsangan. Sebagai bahan rangsangan supaya dia kata apa? Sebab KBSM dia, sejarah KBSM dulu dia ada 3 bab. 4 bab yang berkaitan apa tahu? Tamadun Islam, di mana tamadun Islam tu tentang kelahiran Nabi Muhammad, kemudian hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, kemudian juga kerajaan-kerajaan Islam Uthmaniyah apa semua tahu. Itu KBSM-nya. So bila cerita pasal hijrah, so dia keluar lagu hijrah tu. So dia relatekan kepada bab yang ada hijrah tu. Itu dalam sejarah tingkatan 4. KBSM KBSM. Sekarang tak ada dah. Okey, untunglah korang. Okey, untunglah korang. Baik. Kemudian yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara dengan cara iaitu kerajaan perlu menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara, adakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan. So kalau kita sebagai rakyat, kita kena peka pada isu keselamatan negara. Kalau boleh, anggotailah pasukan keselamatan. Jadi itulah dia. Bab 1 memang mudah je, simple aja. Kedaulatan. Ciri negara yang berdaulat, kepentingan mewujudkan negara berdaulat dan langkah mempertahankan kedaulatan. It's a very simple. Silakan. Ada soalan? Nak tanya apa? Nak tanya apa? Ke kamu yang ada soalan ke cikgu yang nak bagi soalan? Mana satu ni? Cuba cerita sikit. Mana satu? Okey. So ini adalah ringkasan bab 1 ni ya. Ringkasan bab 1. Ringkasan bab 1 ni memang cikgu akan sharekan kepada pelajar-pelajar dalam kelas online. Okey, selalu cikgu sharekan ya. Okey. So soalan Diva, mengapakah kedaulatan elemen penting dalam pentadbiran negara yang berkesan? Okey. Elemen.
Elemen tak faham. Elemen tu ialah unsur. Unsur. Elemen tu adalah unsur. Elemen tu adalah komponen. Ataupun senang cerita, elemen tu nak bagi senang faham. Elemen tu ialah ciri. Itu je. Okay. So, soalan balik, mengapakah kedaulatan ciri penting dalam pentadbiran negara yang berkesan? Itu je. Maknanya maksud elemen tu ciri lah. Kan? Confuse saya banyak. So don't worry. Sebenarnya dia nak memperkenalkan kamu dengan bentuk-bentuk soalan yang latest one. Latest one. Sebab itu, kamu kena dapatkan banyak info berkaitan dengan soalan-soalan yang the latest one. Okay. Baik. Kita akan lihat sedikit berkaitan dengan short notes yang cikgu buat ini, iaitu berkaitan dengan kedaulatan negara, iaitu kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Maknanya kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara. Okey. Dan kalau yang lain-lain, kalau ada soalan, even yang baru pun, kalau kamu ada soalan nak tanya tak faham, boleh terus tanya boleh terus tanya dalam group chat. Boleh, tak ada masalah. Nanti cikgu akan jawab. Ya. Baik, dalam bahasa Yunani dipanggil Superneus ataupun Superenus bermaksud agung atau tertinggi. Kemudian begitu juga bahasa Inggeris sovereignty, jangan gelak, okey, iaitu okey, bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Jangan gelak ya. Jangan gelak, jangan cerita apa-apa pasal ni tengah rekod. Nanti keluar kat sini, jangan. Okey, baik. Jangan. Okey, jangan sebut apa-apa. Okey. Dia just Superenus, baca je. Macam tu je, Superenus. Okey. Baik. Kemudian daulah, bahasa Arab daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey, actually dia gelak lah. Okey, daulat, bahasa Melayu daulat. Daulat maksud kekuasaan tertinggi. Okey, terhadap pemerintahan negara. Maksudnya, okey, kita kata kedaulatan ini adalah kekuasaan tertinggi lah. Okey. Aristotle kata kuasa tertinggi, kedaulatan ni ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Manakala Ibn Khaldun, iaitu kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan, bangsa, dan juga kekuatan semangat semangat beragama dan juga semangat untuk rela berkorban. Kemudian Jean Bodin, dia kata iaitu kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Makna kuasa tertinggi juga. Alright. Dan juga Tunku Abdul Rahman, iaitu berkaitan dengan kedaulatan ini ialah prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan atau kesejahteraan rakyat. Dan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara. Okey, kedaulatan ialah asas negara yang merdeka, iaitu memiliki kebebasan. Secara umumnya, kita tahu bahawa kedaulatan ini bermaksud ketertinggian, kuasa tertinggi, mementingkan rakyat, mementingkan kebebasan dan juga asas negara yang merdeka. Jenis kedaulatan ada 4. Tradisional, modern, undang-undang, antarabangsa. Tradisional ialah sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Ingat sebelum tahun 1948, negara kita, semua negeri-negeri diperintah dengan cara sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Maknanya total kuasa di raja. Kemudian kedaulatan moden pula dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis, yang dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan perlembagaan, seperti mana yang kamu belajar semasa bab 2 tingkatan 4 dulu. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak bab 2 tingkatan 4? Ingat lagi tak? Ke dah lupa dah? Ke tak ingatlah langsung? Ada macam tak macam je kan. Macam tak macam ya. Okay. So mungkin ramai yang tak ingat. Yalah, ingat belajar sejarah, jangan guna peribahasa barang yang lepas jangan dikenang. Jangan guna. Kalau korang guna barang yang lepas jangan dikenang sampai hari ni, korang tak ingat. Jangan. Okay, jangan. Okay.
Kemudian kita ada kedaulatan undang-undang. Okey, kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi, dan satu lagi kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang berdaulat dan tidak boleh dicabuli. Ciri negara yang berdaulat, okey, mesti ada pemerintahan. Okey, pemerintahan ini untuk apa? Untuk menjaga kestabilan politik, keamanan. Macam negara kita ni, kalau tak ada pemerintahan, siapa nak run negara kita ni? Siapa nak manage? Keamanan semua macam mana? Kan, kena ada pemerintahan. Yang kedua, iaitu mesti ada sempadan, iaitu garis pemisah antara negeri atau negara. Jadi, bila ditetapkan sesuatu kawasan itu sebagai dan ada sempadannya, maka mudahlah untuk urusan pemerintahan. Sampai mana dia perlu majukan, sampai kawasan mana dia perlu memberikan pembangunan. So itu memudahkan. Kemudian mempunyai perundangan, maknanya mesti ada undang-undang sebab dia adalah asas kepada peraturan negara, dan tidak ada maknanya negara yang berdaulat kalau tak ada rakyat. So rakyat ialah penduduk sesebuah negara. So rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Jadi kita ni kena ikut pemerintah. Kalau pemerintah kata sila tinggal di rumah, kalau nak keluar ikut SOP, pakai face mask, kemudian juga jarak jaga 1 meter dan tidak boleh berkumpul, pakai hand sanitizer. So itu semua kena ikut. Jadi bila kita tak buat, tiba-tiba pemerintah keluarkan samanah 10,000. Kamu tak boleh menentang pemerintah sebab pemerintah dah bagi arahan, ini undang-undangnya. Yang kamu langgar kenapa? Nampak tak? Jadi kita kena hormati undang-undang. Hormati undang-undang. Walaupun banyak kes yang hanky-panky kan. Kenapa ada orang tu kena denda 50,000, kenapa ada orang tu kena denda 10,000 je. Well, denda itu pemerintah punya hal. Pemerintah punya hal. Tapi kita ni jangan langgar undang-undang. Kita jangan langgar undang-undang. Itu penting ya. Kita jangan langgar undang-undang. Yes. Okay. Hukuman tu itu pemerintah punya masalah lah kan. Baik. Pentingnya mewujudkan negara berdaulat supaya berkesanlah pentadbiran. Sebab negara kita bebas, ada kebebasan untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Kemudian kemakmuran ekonomi, negara dapat laksanakan pelbagai dasar untuk kekayaan ekonomi, kemewahan ekonomi. Kemudian kesejahteraan sosial, dapat melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat, iaitu dasar-dasar yang untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat seperti dasar-dasar kesihatan, dasar-dasar pendidikan. Jadi ini untuk membantu. Dan kecemerlangan hubungan luar negara. Sebab apa? Negara berdaulat ini akan memberi hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa sebarang masalah. Itu sebenarnya. Kamu juga ada daulat kamu. Betul tak? Kamu semua ada daulat juga. Dan ini memberikan kamu kekuatan untuk apa? Menjalinkan hubungan dengan orang lain. Belum. Betul. Belum. Kamu belum berdaulat kerana kamu semua masih lagi di bawah naungan ibu bapa. Sorry. Kamu di bawah naungan ibu bapa. So kamu tidak dibenarkan untuk menjalinkan hubungan dengan mana-mana, dengan orang lain. Ingat tu. Baik. So langkah mempertahankan kedaulatan. Dari sudut yang pertama, wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Ini telah pun kita bincangkan. Pemerintah perlu elakkan daripada pentadbiran, mengelakkan amalan rasuah, silaturahim, husnuzon lah. Diva boleh husnuzon, takkan Shimil tak boleh husnuzon. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil. Dan laksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Rakyat kenalah beri kesetiaan kepada raja dan negara. Anda kena setia. Kamu nak setia pada negara mana lagi?
Jadi menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi wujudkan kestabilan politik, pupuk kerjasama dengan semua kaum. Jadi itu tugas kita. Dan paling penting kita kena mematuhi undang-undang. Ikutlah peraturan. Okay. Kemudian kita kena mengekalkan perpaduan kaum, iaitu pemerintah perlu menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum. Okay. Sebab itu diwujudkan apa? Diwujudkan rukun negara. Rukun negara tu tujuan dia adalah dibuat untuk apa? Untuk menjaga perpaduan. Jadi kalau siapa yang dah belajar bab 6 dia tahu rukun negara sebenarnya telah dibuat selepas rusuhan kaum 13 Mei 1969. Pelajar-pelajar kelas kita dah belajar dah bab 6 tu kan. Yes, maka kami Okey, so rakyat menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara. Itu penting. Memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Toleransi dan sebagainya. Dan kemudian memupuk patriotism, iaitu memupuk semangat cinta akan negara. Okey, jadi itulah yang berkaitan dengan bab 1. Okey. Ada soalan tak sebelum kita pergi kepada soalan yang kita nak buat latihan? Ada soalan tak? Nak tanya silakan. Kalau nak tanya apa-apa.